Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera to all my believer student out there. So, awak masih lagi bersama saya, Mr. Ahmad, dalam channel e-tuition dan saya adalah tutor matematik tambahan awak tingkatan 4 silibus KBSM. Okay, so kelas, video kali ini kita masih berada di chapter 9 Okay, chapter 9 macam banyak pula. Banyak lagi video-video sebelum ini yang melibatkan chapter 9. Chapter 9 ni panjang sebab dia merangkumi banyak benda. Okey, tetapi hari ini saya nak masuk chapter 9, tapi our subtopik adalah berkenaan dengan nilai maksimum dan nilai minimum. Okey, so class, by the end of this video, apa yang korang akan belajar? Korang akan belajar pemahaman berkenaan dengan nilai maksimum dan nilai minimum di dalam sesuatu graf. Dan yang baiknya dalam topik kali ini tak ada formula. Tapi walaupun dia tak ada formula, doesn't mean korang macam boleh seronok-seronok, suka-suka, huha-hiha-huha. Bukan. Dia adalah lebih kepada pemahaman. Semua ilmu-ilmu awal yang awak dah belajar sebelum ini, kita akan apply dalam our nilai maksimum dan minimum. So maksudnya, if let's say you have less knowledge, korang punya basic sangat-sangat lemah, tengok video-video sebelum ini, mahirkan dulu korang punya kemahiran dalam bab 9 pembezaan, dan baru kita pergi kepada topik nilai maksimum dan minimum. Maksudnya, after this topic, semuanya aplikasi. Apa yang korang faham sebelum-sebelum ini, semuanya akan jadi application, dan juga kita akan guna pakai semua knowledge-knowledge kita, ya. Okay, so without further ado, tanpa membuang masa, awak boleh lihat di whiteboard saya ini di sebelah kiri awak. Saya akan explain teori berkenaan dengan nilai maksimum dan minimum. Lepas tu kita akan selesaikan satu soalan mudah. Okay, so let's go. Saya terangkan berkenaan nilai maksimum dengan minimum. Okay, so kelas, awak tahu maksimum dengan minimum ni apa benda kan? Apa maksimum minimum ni kan? Okay, so awak kena bayangkan yang maksimum ini adalah benda yang paling tinggi. If let's say you have a graph, awak ada satu graph dalam Cartesian plane, dia adalah titik yang paling tinggi sebelum dia buat corner. Dia macam motor kan. Macam mana saya nak terangkan? Dia adalah satu titik sebelum dia turun, ataupun satu titik sebelum dia naik. Kita panggil dia turning point. Macam manusia. Kita manusia kan, kita ada turning point kan. Bila kita susah, kita start nak jumpa Tuhan, lagi kita start jadi baik selama-lamanya kan. That's what we call turning point. So dalam graf pun kita ada turning point juga. Dia ada turning point yang baik, dia ada turning point yang barai. Korang jangan jadi barai. Okay, so let's go. Saya akan explain dekat sini. Okay, so kelas, turning point tu apa benda? Okay, kalau awak lihat di graf saya di depan ini, teori dia adalah kita ada graf S macam ni. Dia macam ular kan? Okay, bila awak lihat di depan ini, kita ada dua turning point. Satu adalah yang paling atas, lepas tu dia corner balik, lepas dia turun bawah, dia jumpa lagi our turning point yang satu, lepas tu dia lonjak balik naik atas. Macam main saham pula kan, kalau korang main saham. So, dekat sini, kalau awak lihat turning point ini, di mana awak punya nilai dy over dx adalah sama dengan kosong. Okay, so ada student pernah tanya saya, Mr. Ahmad, kenapa dy over dx ini equals to 0? Video saya sebelum ini, apa saya pernah terangkan dekat awak adalah dy over dx ini sebenarnya adalah kecerunan, betul? Dia adalah m kan? M is equals to dy over dx. Kecerunan equals to m. So m is equals to dy over dx. Nanti korang pening. So sebenarnya ini dy over dx dia adalah sebenarnya kecerunan. Okay, so kecerunan awak pernah belajar sebelum ini. So saya contohkan sekejap supaya awak lebih faham. Kecerunan akan ada nilai apabila awak ada naik, awak ada turun, betul? Tetapi apabila kecerunan itu mendatar, M dia adalah kosong. Dalam arti kata lain, dy over dx dia adalah kosong. So maksudnya dy over dx ini apabila dia ada turning point dekat bawah ini, dia punya gradient atau dia punya tangent dia kosong. Dia tak ada nilai. Itu sebab
nilai dy over dx is equals to 0. So if let's say you cannot remember the concept, or you don't understand the concept, please remember apa-apa yang paling bawah dy over dx kosong, apa-apa yang paling atas sekali dia punya dy over dx adalah kosong. So saya tulis lagi sekali supaya awak tak jam. Okay, ini dy over dx is equals to 0. Please remember this sampai bila-bila, sebab kalau korang masuk engineering, korang masuk in science stream, memang kita akan belajar balik dy over dx, dan dy over dx equals to 0 is a common language. Maksudnya semua orang tahu. Kalau tiba-tiba korang masuk universiti, korang tak tahu dy over dx equals to 0, nanti lecturer korang pandang hina kat korang jangan sesekali dipandang hina oleh lecturer kita sebab lecturer kita pun bukan power mana pun. Okay, so anyway, kita pergi kepada soalan Okay, so this concept you already understand. So kita padam, kita pergi kepada konsep. So sekarang ni, if let's say I give you an equation, saya bagi awak persamaan, boleh tak awak kenal pasti sama ada graf itu mempunyai titik maksimum yang paling atas ataupun titik minimum yang paling bawah? So kita pergi kepada soalan supaya awak lebih faham konsep. Kita panggil konsep maksimum dan juga minimum. Okay, so let's go. Jalan kerja. Okey, kelas, saya bacakan soalan. So, sekarang ni soalan itu bagi awak diberi persamaan di bawah. Yang ini, y sama dengan x kuasa 2 tambah 4x tolak 5. Cari titik pusingan. Titik pusingan, dia nak tahu titik pusingan awak dekat mana. Dan tentukan maksimum atau minimum. Okey, awak dah jumpa titik pusingan itu, so kita nak tahu sama ada titik pusingan itu adalah maksimum ataupun minimum. Okey, so jom kita pergi kepada jalan penyesuaian dia. Okey, so sekarang ni kelas, apabila awak nampak je maksimum atau minimum, awak fikir, macam mana saya nak cari maksimum atau minimum Please put inside your head that the dy over dx is equals to 0. So maksudnya apa? Awak diberi persamaan, kita bezakan sama-sama. Okey, jom. dy over dx equals to, kalau awak lihat dekat sini, bezakan 2x tambah 4. Settle. Senang kan? Okey, so dy over dx equals to 2x plus 4, sebab kita nak tahu dia maksimum atau minimum. Saya pun tak tahu benda ni, max atau min, kita tak boleh tahu. So apa yang kita perlu buat adalah kita kena kenal pasti, kita kena jadikan dy over dx adalah kosong. Kita dah tahu dia punya tangent dekat maksimum dan minimum adalah mendatar, so dia adalah kosong. Tapi kita tak tahu sama ada di bawah atau atas. So maksudnya saya letakkan kosong sama dengan 2x tambah 4. Okey, so kelas, dekat sini kita kena kenal pasti graf kita dekat maksimum dengan minimum kita ini, dia mesti ada koordinat, betul? Dia mesti ada nilai x dan juga y. X kat atas, y kat atas, x kat bawah atau y dekat bawah. Kita tak tahu. So kita kena kenal pasti nilai x dan y kita. So macam mana kita nak cari? It's quite easy class. So kalau awak lihat dekat sini, sebab kita dah jadikan dia kosong, apa yang awak perlu buat adalah jadikan x, tinggal x sorang-sorang. So awak akan dapat 4 pindah sana, akan dapat negatif 4 2x. So apabila saya nak dapatkan nilai x, 2 bawa pergi sana, dia akan jadi operasi bahagi, sebab ini adalah operasi darab. So 4 bahagi 2, apabila awak potong-potong, awak akan dapat negatif 2. So saya biarkan dekat sini, dia bukan jawapan kita yang terakhir. Kita baru kenal pasti yang koordinat kita x adalah negatif 2. Dekat turning point itu, x dia ada negatif 2. So macam mana saya nak dapatkan nilai y? Lama takkan tak tahu. Awak dah ada nilai x, mana y awak? Y awak dekat sini. So apa yang awak perlu buat adalah masukkan nilai x negatif 2 ini di dalam persamaan kita. So awak akan dapat nilai y awak. Okey, so jom kita try. Berapakah nilai y kita? Okey, so okey, saya potong lagi supaya boleh nampak. Okey kelas, dekat sini
apabila masukkan, saya kasih atas lah, masukkan nilai X equals to negative 2 dalam persamaan, awak akan dapat Y is equals to negative 2 kuasa 2 tambah 4 negative 2 tolakkan dengan 5. Okey, so awak boleh lihat dekat sini, selesaikan negatif 2, 4, 4 sekejap, jangan congak nanti salah, 4 tolak 8 tolak 5, dan saya dapat nilai Y saya adalah 4 tolak 8 tolak 5, 4 tolak 8 negatif 4, negatif 4 tolak 5, negatif 9. Dua-dua adalah negatif. Biar nilai ini negatif, tapi kita punya mentality jangan sesekali jadi negatif. Ambil kau, padan muka kena sekolah. Okey, so sekarang ini kita dah dapat nilai X dan juga nilai Y. So kita tahu koordinat dia, kita tulis dekat sini koordinat titik pusingan adalah mana Y saya, X saya adalah negatif 2 dan Y saya adalah negatif 9. Okey, so kelas, ini adalah jawapan awak. Kita tahu koordinat dia. So sekarang kita dah tahu cari titik pusingan. Ini adalah kita panggil titik pusingan kita. Okey, so kita ada lagi satu masalah. Masalah kita lagi satu adalah kita nak tentukan sama ada dia maksimum atau minimum, titik yang paling tinggi atau titik yang paling rendah. Macam mana kita nak kenal pasti? Okey, so kita ada cara. Satu adalah cara ni saya tak suka sebab dia untuk orang yang baru nak belajar, tapi sebab korang pun baru nak belajar kan, korang bolehlah guna teknik yang saya nak ajar lepas ni. Tetapi bila saya ajar lepas ni, saya ada lagi satu tips saya nak ajar korang, nak tahu adakah ada maksimum ataupun minimum. Okey, so untuk kenal pasti kita perlu dapatkan dy over dx kita. Kita jadikan X, saya jadikan dia sebagai jadual X, lepas tu kita ada dy over dx, lepas tu kita akan tulis bentuk graf. Apa benda saya tengah buat ni? Okey, dia sebenarnya saya cuba buat satu table X. Okey, saya pecahkan 1 2 3 4, insyaAllah kalau awak nampak. Sekejap, sabar. 4. Okey, so saya buat satu table. Okey, dah settle. Okey, so now kita dah ada sebenarnya nilai-nilai dia, di mana X ini daripada kita punya pengiraan kita, X kita adalah, kalau awak lihat, apabila dy over dx awak is equals to 0, X awak adalah negatif 2. So maksudnya dy over dx ini adalah 0. So kita punya tangent adalah mendatar. So everyone knows, tadi saya explain kan. Okey, apabila X dia adalah negatif 2. Okey, cara saya nak ajar kat awak adalah awak ambil satu nombor sebelum negatif 2 dan satu nombor selepas negatif 2. So kalau negatif 2, saya letak negatif 3 lah, mudah. Kalau awak nak ambil negatif 5 boleh, nak ambil negatif 10 boleh, tapi make sure it is before negatif 2. Awak nak ambil negatif 1001 pun boleh tapi korang mensia-siakan masa korang. Okey, so dekat sini kita ambil negatif 1. Sama juga awak boleh ambil apa pun nombor, tapi lebih senang kalau ambil kosong. Tapi tak apa, biar ikut saja. Okey, so negatif 3. Untuk dapatkan dy over dx apabila saya masukkan dengan negatif 3, yang ini korang kira sendiri, saya tak akan masukkan dalam calculation. Negatif 3 apabila saya masukkan dekat dalam saya punya dy over dx, jangan masukkan dalam y masukkan dalam dy over dx sebab kita nak kenal pasti nilai dy over dx kita berapa. So apabila dy over dx ini dimasukkan dengan nilai x kita adalah negatif 3, so negatif 6 tambah 4 akan dapat berapa? Negatif 6 tambah 4 adalah negatif 2. Betul? Negatif 2 saya akan letak dekat sini negatif value. Okey, negatif value ni maksudnya apa?
kalau awak belajar pasal garis lurus, kita punya tangent negatif ke bawah. Okey, apabila saya masukkan negatif 1 dalam saya punya persamaan dy over dx, saya akan dapat negatif 2 tambah 4, saya akan dapat plus 2. Yang ini saya tulis positive value. Dan apabila awak punya gradient ataupun awak punya kecerunan awak positif, dia akan naik atas. Daripada kamera nampak macam itu ke sini. Okey, so ke sini lah. Macam tu. Okey. So, daripada sini awak nampak tak? Dia macam nampak bentuk graf macam tu. Kita dah nampak apabila bentuk dia macam tu, graf kita sepatutnya pusing macam ni. Dan titik pusingan kita adalah negatif 2 dengan negatif 9. Dia adalah yang paling bawah. So, kita boleh letak dekat sini. Dia adalah titik minimum yang paling bawah. So ini adalah jawapan awak. This is your final answer. Kita nak tahu maksimum atau minimum? Sekarang kita dah kenal pasti titik dia adalah titik minimum, sebab yang paling bawah. So awak boleh guna cara yang sama untuk kalau dia maksimum. Masukkan, nanti graf dia akan naik atas dan turun bawah. So awak akan nampak dia macam bergunung. Yang ini berkawah. Kalau maksimum dia bergunung. Okey, gunakan table ini. Table ini is quite slow untuk awak dapatkan maksimum atau minimum. Okey, fast forward. Saya ada tips macam mana nak tahu maksimum atau minimum. Sebelum saya buat table ni, sebelum saya buat jalan kerja ini, saya dah tahu. Saya tengok saya punya soalan, saya dah tahu dia adalah minimum. Macam mana saya tahu? Okey, tips dia adalah saya guna pen merah. Lihat di depan koefisien ataupun unknown awak yang ada kuasa 2 ataupun unknown yang ada kuasa yang tertinggi. Contohnya x kuasa 3, kalau x kuasa 3 dia akan ada maksimum dan juga minimum. Itu tak boleh dinafikan. Tetapi kalau dia diberi quadratic equation ataupun persamaan kuadratik, awak tahu kalau depan itu adalah positif. Kita tahu kalau positif dia adalah senyum, dan kalau negatif dia adalah masam. Dan kalau positif, apabila senyum, dia adalah minimum. Tetapi kalau depan, saya dah terconteng tangan sendiri, tak boleh angkat semayang lah. Okey, so kalau awak punya depan ini adalah negatif, awak tahu dalam mathematics everyone knows it's a common language. Kalau negatif dia jadi berbukit, maksudnya dia adalah max. Ini adalah min. So sebelum saya buat ini, saya dah tahu dah, depan dia macam positif. So maksudnya graf ini adalah graf minimum. So bila saya check, betul dia adalah minimum. Macam tu. Senang kan maksimum minimum ni kan. Saya pun tak tahu kenapa student selalu komplain, susah lah Mr. Ahmad, susah lah Mr. Ahmad. Apa benda, korang malas memang susah. Okey, so anyway, kita dah kepada penghujung video saya. So let's recap apa yang korang belajar pada hari ini. Okey, so hari ini korang dah belajar dua benda macam mana kita nak tahu maksimum atau minimum. Kalau berbukit adalah maksimum, kalau dia adalah lurah ataupun dia adalah, kita panggil tadi, saya sebut apa tadi, gaul, gaul, dia adalah minimum. Okey, so awak kena tahu setiap kali turning point, it is dy over dx must be 0, cannot be not then 0. Okey, then after that saya ajar berkenaan macam mana nak guna table untuk dapatkan maksimum atau minimum. Tapi saya dah ajar tips dekat awak, just tengok x kuasa 2. Kalau quadratic equation depan, kalau tak ada negatif, dia adalah kalau dia adalah positif, dia adalah minimum. Kalau dia adalah negatif, dia adalah maksimum. Sampai di situ saja kelas. So hopefully you suka apa yang I ajar, you faham apa yang I ajar. So if let's say you like me, please click like. And if let's say you rasa ilmu ini sangat berguna untuk kawan-kawan awak yang barai dekat luar itu, korang share lah, share dekat kawan-kawan awak supaya diorang pun boleh tengok video ini, supaya diorang pun berjaya sama-sama dengan awak. Okay, so if let's say you have a question, korang ada soalan, please put a comment. Nanti mesti ada orang layan. Okay. Ataupun kalau awak nak saya improve the way I teach, please put a comment also so that I can improve from time to time. Okay, so I'll see you guys on the next video. Then sadaqallahul azim. Bye bye.